tiga bentuk persiapan utama apabila kita nak menjengah melangkah masuk ke dalam Ramadan Al-Mubarak. Apakah antara persiapan-persiapan penting untuk kita nak berangkat masuk ke dalam bulan penuh berkat, iaitu Ramadan Al-Mubarak? Antara yang saya nak kongsikan pada malam ini dengan tuan-puan muslimin muslimat, juga penonton-penonton, player-player, viewer, sharer, follower, semuanya ini Facebook ke YouTube? Facebook. Semua yang menonton, tak tahulah duk baring ke duk makan biskut di rumah tu, kalau boleh marilah masjid, tengok di rumah ya. Oh, orang Brunei, oh silap. Kalau Shah Alam tengok pakai Facebook, komen lah. Okey. Apakah bentuk-bentuk persiapan kita? Yang saya nampaklah tuan-tuan, ada tiga bentuk persiapan utama. Berapa? Ada tiga. Tiga bentuk persiapan utama apabila kita nak menjengah melangkah masuk ke dalam Ramadan Al-Mubarak. Apakah antara bentuk-bentuk persiapan itu? Yang pertama sekali adalah kita nak mempersiapkan dari sudut ilmu berkait tentang Ramadan. Pertama, ilmu berkaitan Ramadan dulu. Itu yang pertama. Kenapa saya kata ilmu berkaitan dengan Ramadan? Pasal kita ni kalau faham kita dan Ramadan tu kita macam kenal sangatnya. Nanti bila Ramadan nak melangkah pergi, kita jadi sebab. Mana-mana orang yang duk menanti hari bila nak habis Ramadan, itu nampak sangat dia ni memang tak kenal Ramadan itu apa. Baru berbuka puasa hari pertama Ramadan, oh ada 29 hari lagi. Jenis kira macam tu, dia akan menganggap inilah bulan paling seksa. Bulan paling seksa. Tapi kalau orang yang bila masuk 10 malam akhir, dia rasa ya Allah, tak tahulah tahun depan sempat tak jumpa, dia sebab itu tanda-tanda orang yang kenal Ramadan tu apa makna di sebalik. Pertama, ada ilmu tentang Ramadan. Apa yang kita nak kena tahu tentang Ramadan? Ini saya nak share ya. Rupanya tuan-tuan semua, ibadah puasa khususnya dalam Ramadan, rupanya ia adalah salah satu daripada ibadah-ibadah tertua di dunia. Kalau tuan-tuan biasa dengar, ibadah tertua dalam dunia ada berapa? Ibadah tertua dalam dunia ada 3. Mungkin banyak lagi, tapi ringkas 3 lah. Apa antaranya? Pertama, ibadah tertua di dunia, ibadah korban. Ibadah korban ni ibadah yang umat-umat dulu pun dah buat. Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam, Habil Qabil, Nabi Ibrahim, dan juga Nabi-Nabi Allah yang lainnya pun berkorban. Ibadah kedua tertua di dunia, ibadah apa? Siapa tahu? Baru kita buat tadi. Ibadah solat. Ibadah semayang ni bukan Nabi balik daripada Isra' Mi'raj saja. Sebelum Isra' Mi'raj dah ada dah semayang. Solat dah ada dah. Habis tu Ustaz yang duk beria cerita Isra' Mi'raj tu solat. Solat tu Isra' Mi'raj. Dia sebenarnya solat selepas Isra' Mi'raj ni, dia umpama solat secara official. Apa panggil apa? Secara potong reben lah. Rasminya. Macam masjid dah lama pakai 3-4 tahun lah, baru dapat peluang, kesempatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan mencemar duli, mari sign tanda tangan sikit. Masjid dah guna dah. Masjid dah guna dah 5 tahun. Tuanku mari cemar duli rasmi. Semayang dah lama buat kan? Dah lama buat, baru dirasmikan. Macam tu. Cuma ni tambah sikit lah, tambahan sikit ya. Rupanya solat sebelum Isra' wal Mi'raj dilaksanakan pada 2 waktu, petang dan juga pagi. Petang dan juga di waktu pagi. Tuan-tuan kalau rajin boleh semak surah Ghafir
ayat 50 something lah, tuan-tuan cuba semak nanti Ghafir, surah Ghafir ayat 50 berapa saya tak ingat, nanti semak balik. Itu bukti dia. Dan solat sebelum Isra Mi'raj adalah solat yang dilaksanakan tanpa ada rukuk. Dia tak ada rukuk. Sebelum Isra Mi'raj dia tak ada rukuk. Baik itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang selalu semayang dengan Nabi, dia kan sepupu Nabi. Kan dia selalu duduk semayang Nabi. Nabi balik Isra Mi'raj, dia semayang Nabi, tengok Nabi ada bongkok pula. Dia macam berasa pelik sikitlah. Rukuk. Itulah pertama kali selepas daripada baliknya Nabi dari Isra wal Mi'raj. Solat yang dua. Yang ketiga, ibadah tertua di dunia ibadah apa? Ni yang kita duk sebut ni lah, yang tak lama kita nak buat nanti. Ibadah puasa. Yang mana ibadah puasa ni pula Nabi Adam juga puasa. Cuma puasa Nabi Adam ni dia tak sama macam kita. Puasa Nabi Adam macam mana? Dalam sebulan 3 hari. Kata Imam At-Tabari kata, dalam sebulan Nabi Adam akan puasa selama 3 hari. 13, 14 dan 15 hari bulan di setiap bulan. 13, 14, 15. Bulan penuh bulan penuh. Jadi maknanya kalau Nabi Adam dia puasa sebulan 3 hari, dalam setahun ada 12 bulan, 12 kali 3 36. Kita kadang-kadang ada Ramadan kita 30 hari, tambah puasa 6 di bulan Syawal, jadi 30. Ada macam Nabi Adam dah, lebih kurang. Itu sejarah dia lah. Dan ramai lagi lah Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Isa dan Bani Israel. Itulah dia. Jadi ilmu berkaitan tentang Ramadan, bila kita tahu, kita akan lebih menjiwai lah. Dan juga Ramadan yang kita nak kena tahu, dia adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin wa fi riwayatin wa suffidatis syayatin. Bulan di mana pintu-pintu syurga itu akan dibuka, pintu neraka ditutup. Cuma buka tutup syurga neraka ni, ada juga ulama membahaskan makna syurga itu dibuka adalah kasih sayang, rahmat, pengampunan Allah itu terbuka luas di sepanjang Ramadan. 24 jam 7-Eleven punya. Dia kalau selain Ramadan, kan dia ada masa-masa dia. Malam Jumaat, tengah-tengah malam, hari Jumaat, malam raya. Dia kan ada waktu-waktu dia. Tapi kalau Ramadan, sepanjang masa dalam Ramadan tu adalah rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Tak payahlah nak sibuk tanya, Ustaz, sekarang kalau doa elok tak? Dia tanya tu Ramadan. Tak payahlah tanya soalan macam tu. Umpama macam orang duk tanya, Ustaz, kedai 2B 24 jam ni tutup pukul apa? Apa soalan ni? Kan? Ustaz, semayang Jumaat tu hari apa? Ustaz, semayang Jumaat hari apa? Kita macam nak suruh dia pergi swab test tu. Kau ni demam ke apa ni? Apa soalan? Kawan saya lagi best. Dia kerja menikahkan orang. Selesai akad nikah pengantin. Ni dalam masjid dalam masjid. Selesai akad nikah dalam masjid. Pengantin laki-laki tu nak semayang. Semayang apa? Semayang yang lepas akad nikah tu lah. Padahal tahiyatul masjid tak semayang pun, sibuk nak semayang hak tu lah. Kameraman duk tunggu. Yang bestnya dia tanya kawan kita tu imam lah. Dia kata, Imam, kiblat mana? Kau nak aku cangkul kepala kau ke apa ni? Apa soalan? Masjid kot, bukannya hotel nak cari anak panah. Elok dia tanya dalam masjid. Kalau depan Kaabah pergi umrah, tanya mutawif, Ustaz, kiblat.
Kaabah terpampang depan mata, dia tanya kiblat. Elok kena sekeh. Kursus tak datang. Kena? Tu. Jadi tak payah tanya. Dalam Ramadan ni, sepanjang-panjang Ramadan itu adalah waktu penuh berkat. Sebab itu Ramadan kan disebut Al-Mubarak. Dia kalau tak kena gaya boleh jadi Al-Murtabak. Dia bunyi nak seakan. Pasal Ramadan kan banyak murtabak tu. Kita kalau masuk ke bazar, selang berapa gerai murtabak. Beza brandingnya. Murtabak telur basuh, murtabak telur ayam, murtabak anak dara, ibu tunggal, mak janda, apa itu je lah. Dia branding yang lain. Murtabak. Jadi kita tak mau Ramadan Al-Murtabak. Kita Ramadan Al-Mubarak. Jadi sepanjang tu. Jadi dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka tu maknanya kemurkaan Allah tu seolah-olah kuranglah Tuhan, marah-marah juga. Bulan Ramadan kau buat tak senonoh, buat drama mengarut, marah Tuhan pun. Allah Ta'ala marah juga. Tapi itulah, kan? Dan lagi satu apa? Wasul silatis syayatin. Setan-setan semua kena ikat, dibelenggu. Cuma persoalan tiap-tiap tahun orang tanya, pasal apa walau syaitan kena ikat di bulan Ramadan, masih lagi ada orang buat perangai jahat, tak senonoh, buat maksiat tu pasal apa? Kata para alim ulama berpendapat bahawa setan-setan yang kena ikat tu kebanyakannya adalah setan-setan berpangkat tinggi, yang besar-besar punya pangkat. Mungkin itu kan yang CEO-nya ke, COO-nya ke, Board of Director-nya, yang tinggi-tinggi lah, Jusa A, Jusa C, itulah tu. Jadi yang masih berkeliaran, ada lagi. Siapa tu? Itu yang budak-budak kerani, budak intern, praktikal. Dia kacau lah. Baru semangat nak buat tarawih 20, tak payah 8 pun sama ya. Relax, malam esok ada lagi 8 jadi. Elok buat 8, 2 cukup. 8 banyak ngat. More benda tu sama. Yang iftar tadi dibawa ke More tu, 2 cukup. Malam ni cerita sedap pukul 10 Syahrukh Khan. Sudah sikit-sikit sudah. Setan lah tu. Setan apa? Setan praktikal. Yang baru tamat kursus, yang masih duk tersalah-salah lagi. Orang masuk pejabat, dia masuk pantry. Itulah tu. Setan nak. Tuan-tuan ni faham tak ni? Perumpamaan. Setan mana pula masuk pejabat Ramadan ni? Umpamanya. Baik itu kadang kita tengok yang sihir, yang santau, yang benda-benda ilmu hitam ni masih lagi berleluasa dalam Ramadan. Itulah tu. Cuma dia tak apa nak kuat sangat. Dia tak apa kuat. Pasal dia punya bos-bos dia semua kena ikat. Semua dia punya yang KP-KP, ketua pengarah dia semua kena ikat sana. Semua kena ikat. Jadi yang bawah ni terima arahan daripada jauh je lah. Mungkinlah. Wallahu a'lam. Itulah kemuliaan dalam Ramadan. Sebab itu bagi saya lah, Ramadan ni adalah bulan yang paling elok kalau tuan-tuan nak muhasabah diri. Sebab apa? Kalau bukan Ramadan, kita selalu bagi alasan setan. Betul tak? Kadang kawan tegur, apa sebab mulut kau boleh macam ni, mulut laju sangat, mencarut, maki. Sorry lah, setan lah. Setan banyak bisik lah. Okey, sekarang ni Ramadan, semua setan-setan yang kau cakap tadi tu kena ikat, tapi mulut masih jahat. Salah siapa? Bukannya setan, kau tu yang setan sebenarnya tu. Betul tak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan nak tahu perangai kita sebenar, betul-betul perangai kita Ramadan lah. Kalau dalam Ramadan pun masih lagi rancak menipu sana sini, Ramadan pun sibuk lagi duk membahan orang, membawang, mengutuk orang lagi. Apa lagi? Duk fitnah ke? Duk mengomen tu imam siang malam.
Allah imam, inna a'tayna qul Allah qul ya tabat yada. Tu je ulang. Payah kadang kita kalau dapat makmum-makmum jenis komplain ni, tu yang bagus juga. Ramadan PKP yang lepas baru dia reti langit tinggi rendah, jadi imam dalam rumah. Isteri yang berkerut dari muncung. Abang kalau jadi imam tak keluar Allah wala'ah inna a'tayna izaja. Tu anak pun boleh sambung. Saya pun masa PKP pertama dulu, kan kita kan tak mari masjid, mayang di rumah. Saya pula masa tu mak mertua ada sekali. Oh memang soleh oh. Mak mertua ada sekali. Tiap-tiap malam oh tuan-tuan. Takkan saya pun bukannya hafal satu Quran. Malam pertama saya ingat cukup seminggu habis hafalan saya. Seminggu pertama Ramadan habis hafalan. Masuk minggu kedua kalau ulang balik makmum perasan, walau tak boleh sambung dia perasan, ulang ayat tu. Jadi lalas buka meja komposer, bukalah Quran besar. Macam tu buka Quran besar. Lepas tu saya maaflah ni saja sebutlah kot penonton-penonton di luar. Mana-mana di kalangan tuan-tuan yang memang dia tak menghafal ayat Quran panjang-panjang selain daripada ayat mukaddam tu, buka tak bagi jemaah kita rasa kelainan. Ramadan pun ayat tu, tak Ramadan pun ayat tu. Tu lain lah sikit. Buka Quran. Buka Quran besar-besar tu. Buka je lah. Dapat dua pahala. Pertama, pahala apa? Pahala baca atau pahala dia memang dah hafal. Kedua, pahala tengok. Dapat pahala. Tapi itulah kadang tu kalau setengah-setengah imam-imam yang hafiz-hafiz adik-adik kita tu, kita bayar dia jadi imam. Kali dia buka Quran, dalam hati kita ni bayar buka juga Quran. Baik kita orang jadi imam panggil kau baca buka, tak ada masalah. Daripada budak tu sangkut CD lekat lagi letih. Kan ada setengah kan budak-budak hafal Quran, kadang dia dah lama tak mengulang kot. Sabihis tak ingat. Bukan tak ingat, dia jadi blank. Dia kalau hafal Quran lagi banyak, kalau tuan-tuan nak tahulah, cabaran orang hafal Quran banyak ayat 30 juzuk tu, dia akan nak tersilang ayat. Faham tak? Yang Ali Imran masuk Baqarah masuk An-Nisa, dia macam tu. Nak ayat nak lebih kurang sama. Wasawaun innal ladzina, kan dia nak sama tu. Mari sabihis jam. Mula okey lagi, sabihis ma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wa yatajan dak, saya ingat sabih ni ramai orang apa. Tapi kalau makmum kita yang belakang ni semua geng pop ye, lagu Ahmad Jaih dia boleh sambung. Sabih jangan disuruh sambung. Wa yatajan Pak Haji tak larat. Aku dah lapar. Buka puasa kurma je tadi. Nak kerja tarawih. Pak Haji ujung, Sadaqallahul Azim. Jadi kita pesan adik-adik tu, agak kata kalau tak confident, buka Dia kadang kalau buka Quran besar, orang belakang kan tak nampak, dia akan nampak kita macam terror. Power imam Tapi terror tak terror, selagi mana tak blackout. Dia kan Quran besar, buka tengok tu. Dia baca ayat kahfi apa kan, baca, tiba blackout. Dengan dia senyap lama. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah lah kali. Tak ada masalah. Yang penting kita boleh saja buat benda tu dengan cara yang tersendiri. Imarah Ramadan tu yang muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ingat, Ramadan adalah bulan di mana dibelenggunya setan-setan ataupun segala makhluk jahat ni semua dibelenggu, diikat oleh Allah Ta'ala sebagai kemuliaan dalam Ramadan. Dan Ramadan juga adalah bulan di mana memang tak ada pada bulan lain kelebihan ni. Apa dia?
tidur naimus saim ibadah. Tidurnya seorang yang berpuasa itu dianggap sebagai ibadah, nilaian ibadah. Macam sekarang tuan-tuan tidur dalam ceramah, insya-Allah lah kot pasal niat iktikaf. Bolehlah tuan-tuan ya. Tapi kalau dalam Ramadan nanti tuan-tuan tidur pun dianggap ibadah. Tapi nanti dulu ada pesanan penaja nak beritahu. Bukanlah bermakna membuta manjang. Daripada lepas sahur lagi 5 minit nak pergi bazar baru bangun. Pasal jadi macam tu. Dia memang Ramadan ni perut lapar, dia sedap tidur, dia syok tidur. Kita nak pesan, yang dikira ibadah tadi siapa dia? Orang-orang yang dah memang banyak sembahyang sunat, Quran pun dah baca banyak, sedekah banyak. Habis tak tahu apa nak buat dah. Daripada mengumpat, daripada membawang, baik tidur. Tu yang dapat ibadah. Tapi tak apalah tuan-tuan, saya pun faham. Bulan Ramadan nanti ni adalah bulan yang memang kita akan mengantuk. Dan saya pun tak faham. Tiap-tiap tahun ada saja jemputan ceramah saya kuliah Zuhur. Dia panggilnya kita ni ceramah kuliah Zuhur. Dia kata, ustaz, orang tak makan tengah hari, makanan rohani lah panggil. Tak, masalahnya tuan-tuan tahu tak, Zuhur Ramadan tu waktu orang apa? Oh tuan-tuan, kadang kita baru bagi salam menguap dah. Assalamualaikum. Macam tu lah. Lepas tu sepanjang kita ceramah memang tak ada rasa bersalah, menunduk. Tu kalau orang belakang tengok dia tak ada kepala, ingat hantu Jepun. Maknanya dia tunduk, tak ada kepala tau, flat. Dia tidur. Lepas tu balik rumah, isteri tanya, bang, tadi kata Ustaz Ilyas mari ceramah, apa dia cerita? Tahulah, mula-mula dia bagi salam, lepas tu dah lama, lepas tu dia bagi salam sekali lagi, lepas tu dia kata ada apa-apa nak tanya, lain kali jumpa lagi. Itu maknanya kau ni tidur lah tu. Dia sebenarnya tuan-tuan, tidur ini salah satu daripada anugerah Allah, tak boleh nak nafi dah. Cuma yang kita nak ingatkan pada semua sekali adalah, kalau dah mengantuk tu dah keterlaluan sangat, maka tidur je lah. Lagi-lagi tuan-tuan tahun ni insya-Allah lah, moga-moga Allah Ta'ala perkenankan permohonan kita, dapatlah kita balik beraya ke kampung nanti insya-Allah. Biasanya kalau orang yang sedang memandu, orang tengah, dia panggil apa? Tengah drive, tengah hari Ramadan, dengan laparnya pula, dia jadi mengantuk. Tuan-tuan pernah tak memandu tengah-tengah hari? Tengah hari rembang, panas lik-lik itu, mata kecil besar tu, jadi masa tu risiko untuk nak jadi micro sleep. Tahu micro sleep? Dia mata celik tapi tidur. Faham tak? Mata celik tapi sebenarnya dia tidur. Faham tak? Saya ingat sebahagian daripada tuan-tuan ni sedang berlaku ni. Mata celik tapi dia tidur. Patutlah tak gelak, tak apa, angguk pun tak. Lama rupa micro sleep. Dah. Dia micro sleep ni, dia dalam tempoh yang sangat sekejap, paling-paling pun 30 second, 30 saat. Tapi ingat tuan-tuan semua, ni saya pesanan penaja lah nak bagi tahu. Walau tuan-tuan tengah pegang steering, 30 saat micro sleep akan menyebabkan tuan-tuan boleh terbabas sampai 300 meter. Habis masuk lorong orang, terjun ke sana, na'udzubillah min zalik. Maka apa nak buat? Kalau dah namanya mengantuk, tidur. Jangan dipaksa. Gara-gara takut orang cop kita pemalas, membuta, baca Al-Quran, tidur. Dah. Tidur ni benda tak boleh nak kawal. Dia tak boleh kawal. Dah mengantuk tu, kita tidur lah. Tapi ada satu ubat lah. Saya tak tahu lah tuan-tuan pernah buat tak, kalau ubat hilang mengantuk masa memandu ni. Saya dulu, masa awal-awal menikah, awal-awal kahwin dulu,
Saya drive, mengantuk. Mengantuk. Jadi isteri saya duduk sebelah, dia tengok suami dia duduk nak masuk lorong orang ni. Lala isteri saya pun, tidur. Dah. Tak lagi. Orang lelaki mana nak mengaku. Memang ni, nak bawa. Dia pelawar diri nak ganti bawa. Kita baru kahwin, tak kenal sangat cara dia bawa semua macam mana. Jadi kita sungguh kau dah macam ni bawa ganti. Bagi signal, berhenti tepi. Tukar, dia pun bawa. Tuan-tuan tahu tak? Bila orang rumah saya start pegang steering, mula jalan, cerah mata. Mata saya jadi cerah, dandan cerah. Tak mengantuk. Tak mengantuk. Ayah, lori 7 lagi. Oh, ya. Dia tak mengantuk Tuan try tengok suruh rumah bawa tengok. Yang ada lesen tak ada lesen memang takut tidur semua sekejap lagi. Lepas tu makin lama dia tekan minyak, makin slow. Pasal dia jadi kan tekan minyak tapi makin slow, dia bunyi kereta tu macam mengerang. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Handbrake tak turun. Handbrake tak turun. Sampai Kedah saya tak mengantuk. Dan sampai hari ni dia tak bawa lagi dah. Saya bawa. Pasal mengenangkan peristiwa tu. Tuan-tuan try tengoklah. Pengalaman masing-masing lah. Oh ya Allah, jangan. Dia kalau mengantuk tidur. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa iza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Quran ala lisani falam yadri ma yaqul falyattaji'. Nabi kata, kalau kamu ni semua bangun semayang malam, qiyamul lail, nanti Ramadan bangun malam kan, nanti nak panah lauk sahur, sementara bangun malam semayang, tengah semayang malam, solat malam tu baca ayat Quran, tapi sedang baca Quran tu dalam keadaan yang menguap Nabi kata falyattaji'. Pergi tidur. Tak payahlah nak semayang. Kalau semayang dalam keterlaluan mengantuk, jangan. Sebab takut nanti dalam semayang tu entah apa ayat kau baca, kuliah tak jumpa hujung. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma 'abadtum wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'bud. Bila nak lakum dinukum, bila tu tanda mengantuk dah. Nabi kata falyattaji', tidur. Semayang apa macam tu, ngantuk. Jangan. Ataupun satu lagi Nabi pesan, siapa semayang dalam keadaan mengantuk, lebih elok tidur, kerana dibimbangi dalam semayang yang asalnya sepatutnya dia itu berdoa minta keampunan, takut dia mencaci maki diri sendiri. Ngantuk, Allahumma ada ya Allah, bengong aku ni bodoh. Dia maki diri sendiri pula dah, kata dia bengong, dia bodoh pula. Maka Nabi kata tidur je lah. Tak payah nak semayang kalau macam tu punya gayanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang pertama ya. Yang pertama iaitu ilmu berkaitan Ramadan. Satu. Yang kedua yang saya ingat, untuk menyambut Ramadan akan datang nanti dengan penuh kemeriahan, dan akhirnya Ramadan tu dapat mendidik kita jadi manusia bertakwa tu nanti ni, adalah dengan yang keduanya, senantiasa memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Maksud saya, kita jangan sekadar yang fardu-fardu saja. Yang sunat-sunat ni kalau boleh kita mantapkan, banyakkan dan kita ligatkan. Yang fardu telah,
Yang sunat-sunat ni kita rebut peluang, pasal ada sebahagiannya tak ada pada bulan-bulan lain, atau kebanyakannya tak ada pada bulan lain. Termasuklah juga yang saya nak sebut pada tuan-tuan, tolonglah pesanlah pada anak cucu mana yang ada di rumah kita tu, tolong jangan tinggalkan ibadat sahur. Sahur ni tolong jangan tinggal lah, tolong sangat-sangat. Sebab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farqu ma baina siyamina wa siyamu ahlul kitab aklatus sahar. Nabi kata yang membezakan puasa kita orang Islam dengan puasa ahli kitab. Agama lain pun sebenarnya dia ada puasa. Kawan-kawan kita pun kita kenal. Ada kawan-kawan kita yang agama lain, dia puasa apa? Dia hanya puasa makan. Dia minum tak? Dia minum. Ada yang puasa daripada memakan daging atau yang berdarah, yang bernyawa. Pokok sayur-sayur dia makan. Tu puasa pahaman dia. Atau sekarang ni ada orang diet sekarang ni, puasa makan tapi dia minum air kosong saja. Dia malas nak workout, jogging, kayuh basikal, panjat gunung. Ambil masa lah, letih kan. Jadi dia minum lah. Dia minum, ada buat itu. Artis-artis ramai ada buat lah, duk jaga badan kan. Kami ustaz-ustaz bukan tak nak buat. Baru nak buat ada jemputan lah. Ustaz ni akikah, ustaz akikah. Kambing ustaz, kambing. Anak laki perempuan. Laki-laki Allah 2 ekor. Yang makan yang bungkus lagi. Jadi kami udah tak berdaya lah teman. Tak berdaya. Baru nak buat yang itu tak mampu. Jadi doa je lah. Doa daripada jemaah lah yang mudah-mudahan membantu kami agar umur panjang. Tu je lah. Kami badan besar kecil tak ada masalah. Janji umur panjang. Tu je lah. Allahu Akbar. Sedih kadang-kadang ustaz-ustaz kita telefon, maaf kat hospital. Maaf ni buat kecemasan. Allah letih sial. Hari tu COVID. Hari ni kolesterol tinggi. Ini darah tinggi. Allah. Kita pula kerja mengganti kawan-kawan kita mana hak sakit tu. Sihat. Tolonglah doa kami umur panjang sikit. Tolonglah. Bagilah kerjasama tuan. Jadi ada puasa kawan-kawan kita lain daripada Islam, dia ada pahaman dia. Jadi yang bezanya apa dia? Sahur. Kalau kita dulu kecil-kecil dulu, Allah sahur ni kadang kita ni boleh jadi bengong tuan-tuan tahu. Dalam toilet, dalam tandas, asalnya nak basuh muka, melengung depan paip sampai ayah jerkah. Tidur apa lagi apa? Bangun orang sahur ni. Dah kita jadi blur, faham blur? Jadi super zombie. Sampai ke meja makan duk blur lagi. Makan cepat nak subuh dah ni. Mak-mak dulu marah. Kalau di kampung-kampung, saya orang Kedah dulu di kampung-kampung, kalau pukul 4:30 pagi tu, rumah-rumah jiran-jiran, rumah kampung kan, dia kena cerah semua. Dalam banyak-banyak rumah, ada rumah yang gelap. Kita pergi ketuk tu. Sahur. Kami orang Kedah makan sok dia jadi sahur. Bangun sahur. Sekarang kita tak tahulah jiran bangun tak bangun lantak kau lah. Siapa tu tak kunci jam. Bantai tengok Netflix sampai 2 pagi, tak tarawih. Padam muka. Orang dulu dah dia punya silaturahim, ukhuwah dia lain. Nampak rumah gelap diketuk. Nampak rumah jiran lama tak jemur baju, tanya, dah lama tak jemur baju. Zaman sekarang tak sesuai soalan tu. Dah lama tak. Dobi kan ada, Dobi 24 jam. Patutlah tak jemur dah, pakai dryer sendiri. Tolong bangun sahur. Sebab kalau ada di kalangan kita yang pemalas sangat nak bangun sahur, Nabi SAW mengajarkan kita, paling-paling pemalas sekali nak bangun sahur, buatlah 2 benda. 2 benda ni tolong jangan tinggal. Maksud saya dari segi makan tu lah. 2 benda ni jangan tinggal. Ambil pahala sunnah. Apa kata Nabi SAW? Fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Nabi kata, janganlah kau tinggalkan sahur walaupun hanya sekadar
meminum air kosong. Segelas air kosong. Jangan tinggal sahur. Walaupun ni minum secawan segelas air kosong. Maknanya Nabi sebenarnya bukanlah nak suruh minum sangat. Bangun. Ramadan tak Ramadan sama. 6 suku bangun. Istiqamah. 6 suku. Tu pun mujur anak sekolah. Kalau hari anak tak sekolah, dengan anak-anak sekali pukul 7. Lepas tu minta, ya Allah, bagilah rezeki banyak. Subuh pukul 11, rezeki berkat mana. Tolong, walaupun segelas air kosong, boleh Jangan marah anak melampau kan. Makan. Tak, Nabi kata kalau tak nak makan, air kosong, minum. Macam kita lah kadang sedar-sedar waktu imsak. Sedar-sedar imsak. Tuan-tuan, kalau dah imsak ni kan 10 minit lebih kurang dengan waktu subuh. Kalau dah imsak tu tak nak nasi je, baru basuh beras. Selamat maju jaya. Imsak baru basuh beras. Mana? Ni ya. Segelas air kosong cukup. Jangan teh tarik oh. Oi, sahur teh tarik, dia jadi haus. Betul tak? Siapa yang sahur banyak minum air manis, dia akan jadi, tak tahulah, saya tengok kebanyakan orang mesti haus punya sepanjang hari tu. Jadi haus. Elok air kosong, satu. Yang kedua, jangan tinggal masa sahur. Apa dia? Ni'matus sahurul mu'min at-tamru. Nabi kata, sebagus-bagus juadah orang yang bersahur adalah apa? At-tamru. Tamar. Apa dia tamar? Kita tamar ni apa nama pun kurma semua ya. Dia tamar ni kurma kering. Kurma yang kering. Kalau buka puasa, rutab. Rutab ni kurma basah. Nak faham kurma basah tu yang bukan direndam. Memang dia originally basah. Senang faham apa dia? Kurma yang tuan-tuan buat ni tahnik budak tu. Ajwa alia, lembek-lembek. Itu untuk buka puasa. Kurma basah. Kalau ada yang malam ni baru pertama kali dengar, mungkin panjang sikit dia punya ada basah kering. Kami ustaz, selagi tak habis Ramadan sekotak tu, yang itulah kurmanya. Yang dapat, yang pejabat bagi, yang berhormat bagi, yang tu lah tu. Selagi tak habis, kering basah lebih kurang. Tak dapat pahala sunnah yang saya sebut tu. Sahur hak kering, berbuka hak basah. Sebab tu orang tua-tua dulu kalau sahur, makanan dia bertemakan apa? Yang kering-kering. Nasi putih, telur asin, ikan masin. Ada perasan tak? Yang kering-kering je. Jarang saya jumpa sahur masak lemak ketam. Pasal nanti takut kena sepit. Lama kena sepit. Jarang. Tapi ada sekali saya, Allahumma salli ala Muhammad, saya dijemput imam qiyamul lail sambung dengan kuliah subuh. Masa sahur tu sup tulang. Masjid Kancung Darat. Sup tulang bro tuan-tuan. Sup tulang. Lepas tu ada option lagi. Ustaz nak nasi ke cicah roti? Sup tulang. Ada sup tulang, ada ekor, meriah. Dan saya pun pelik, kenapalah tahun tu je dipanggil. Lepas tu dia panggil tulang-tulang lain dah lepas tu. Dia tak panggil dah penceramah baju hitam dia, panggil yang lain pula lepas tu lah. Bagi pakai-pakai rasa lah kot. Meriah sungguh. Dengan yang infak, yang sponsor sahur tu, ya Allah. Kalau saya tahulah ada sup tulang macam tu, awal kita berhenti witir tu. Awas, tak ada semayang taubat panjang-panjang. Ini taubat beria. Sebab tak tahu makan apa. Ingat makan kurma kering. Tu, dahsyat. Itu, sahur jangan tinggal. Dan kalau tuan-tuan tanya pada orang yang pakar-pakar kesihatan pun memang dia sebut, makan yang paling penting bagi satu orang
dalam tempoh sehari, makanan paling penting sekali makan waktu bila? Makan waktu pagi. Sama ada sarapan ataupun sahur. Orang putih kata apa? Breakfast like a king. Kan? Lunch like a prince. Dinner like a beggar. Kan? Makan pagi macam raja. Banyak, meriah, berkhasiat. Makan tengah hari macam putera raja. Dia putera, dia kena kurang sikit pada raja. Dia tak boleh lawan toke, dia kurang sikit. Makan malam macam pengemis. Kutip mana hak ada dalam almari tu, korek-korek mana-mana. Tapi kita terbalik. Makan malam like a king. Saya pernah sekali dulu ceramah di Johor. Kambing menerak. Tahu kambing menerak? Kambing menerak punya dia bagi kau penceramah ni. Oh ya Allah, tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Kambing menerak, tuan-tuan, bayang. Yang dihirih tu kan. Aduh, senak jadi. Nak balik sampai ke kereta, Ustaz, hajat. Apa? Pisang tanduk. Pisang tanduk dia bagi. Aduh, orang kampung. Dia kuat meraih macam tu. Dia bagilah hasil-hasil. Hak belakang rumah habis dia bagi. Allahu Akbar. Makan malam. Ada makan tak malam ni? Elok. Yang bungkus, yang makan sama. Tak apalah, malam ni saja ya. Malam esok taubat. Boleh? Kan macam mana? Tiap-tiap malam kami bertaubat, Ustaz. Dia kalau sembang dengan doktor-doktor lah. Dia kata kalau ikutkan perut kita, ni saja sembang sini ya. Jangan menyesal tak ambil pula nanti. Bungkus elok depan tu ambil lah. Perut kita ni last call. Perut kita pukul berapa? 8 malam. Maknanya waktu berbuka tu cantik. Itulah waktu sebenar-benarnya last call kita punya makan. Tapi kita tak ada. Lepas berbuka, malam. More. Dia more ni sebenarnya memang tak ada dalam Islam. Tak ada dalam hadis. Dan tuan-tuan pun tak pernah dengar kan? Hadis-hadis pasal more. Wal more, mana wal more? Tak ada. Nabi tak pernah sebut more. Tapi more ni sebenarnya adat orang kita. Meraihkan Tok Bilal, Tok Imam kering tekak. Fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Meraih letih. Tok Imam 20 dengan witir lagi ya. Letih. Kan? Ya Latif ya Ghafir. Letih. Kering. Yang mana yang berbuka tadi bawa ke more. Janganlah marah. Biarlah dia orang nak makan. Tapi ada negeri dia punya more meriah. Warung-warung dia, kalau di Kelantan ada apa? Colek kerang. Makan kerang lagi, kerang rebus. Power. Semoga panjang umur. Tu je lah nak dipesankan. Selesai. Tu yang kedua. Benda sunat jangan tinggal. Yang tarawih ni, tuan-tuan tahu tak? Tarawih itu kalau nak diikutkan, dia termasuk daripada salah satu daripada qiyam, semayang malam. Ni tarawih. Jangan tinggal. Orang duk tanya, Ustaz, macam manalah kita nak dapat Lailatul Qadar? Orang dulu-dulu mengarut punya pahaman, tunggu tepi sungai, pokok membongkok, sungai beku. Ini bukan Antartika. Kutub Utara bolehlah beku-beku, ni bukan zaman tu lagi dah. Sekarang kalau nak dapat Lailatul Qadar, amalan paling senang buat apa? Jangan tinggal walau satu malam. Covid tak Covid, kuarantin tak kuarantin, buat sendiri di rumah. Jangan tinggal walau satu malam. Tolonglah tuan-tuan, tolong jangan tinggal. Itu yang saya nak pesan. Jangan tinggal. Orang perempuan, Ustaz bolehlah cakap orang jantan bolehlah, bukan nak keluarnya apa. Kami ni tak boleh nak semayang, macam mana nak qiyam mulai? Tak apalah, kau dah tak boleh nak tarawih, zikir. Kena pula zikir malam tu Lailatul Qadar. 1000 bulan punya gandaan pahala. Jangan tinggal. Tapi jangan pula tuan-tuan ni sibuk dengan tarawih.
Oh, tarawih soh depan. Sebelah Tok Bilal. Kalau Tok Bilal tumbang Subhana Malikil Ma'bud tu, dia boleh sambung. Kawan yang duduk belakang terkejut. Habis semayang selesai, tanya dengan kawan hak depan, tadi tak nampak isyak? Isyak tak nampak pun. Orang tarawih. Dia kata pasal isyak ni bulan lain pun ada. Tarawih ni Ramadan ni, tu yang aku tak datang isyak tadi. Isyak lain kali ya. Lain kali ya. Tarawih ni ya. Sebulan ni ya. Dia buat Allah Ta'ala tu macam pak saudara ke apa? Boleh kau tim. Oi, yang tuan-tuan takkan tak pernah jumpa perangai macam tu. Jenis wajib lebih kurang, sunat diutamakan. Pagi raya, soh pertama bersamping siap. Kawan tanya, subuh tadi tak nampak? Subuh semalam kacau dodol. Bakal lemang. Semalam promosi baju raya pukul 3 pagi Jalan Tunku Abdul Rahman. Tak betul lah. Tapi semayang raya mesti soh depan. Ada orang macam tu? Ada. Risau nak angguk. Tu yang kedua ya. Yang sunat-sunat jangan tinggal. Dan yang ketiga, macam mana kita nak menyambut Ramadan dengan penuh makna, dengan penuh keseronokan kita semua. Yang ketiganya adalah sambutlah Ramadan dengan ilmu. Dan saya haraplah tahun ni tolonglah berhenti daripada menanya soalan-soalan recycle. Tahu tak soalan recycle? Soalan berulang. Tiap-tiap tu memang soalan tu mesti mari punya lah. Seolah macam kita rasa kau ni tak pernah dengar ke taklimat ke ceramah pasal Ramadan. Tak habis-habis jumpa ustaz batal korek hidung. Saya tak faham lah. Pasal apa tiap-tiap tu korek hidung punya soalan mesti keluar. Ustaz korek hidung. Yang saya tak fahamnya, pasal apa Ramadan baru korek? Ni Syaban korek. Kasih settle. Tak ada usah, dia Ramadan kan dia panas. Proses pengeringan cepat berlaku. Dia berkerak tu tengah dia berkerak. Dia banyak dengan ustaz. La ilaha illallah. Tu macam mana nak jawab tak soalan macam tu? Mudah tanya, jawab je lah. Dia tak batal. Korek hidung tak batal. Cuma kalau dia dikorek dengan penuh semangat, daya juang tinggi, tak berbelah bagi, dia korek. Mata putih jadi steam dah mata tu. Yang tu makro. Tu je lah tuan-tuan ya. Zaman sekolah dulu, ada tak kawan-kawan kita masuk air sekolah agama? Masuk air juga. Berlari-lari di padang. Maghrib dah, nak masuk waktu maghrib dah. Ramadan dah. Tangan tak ada apa. Apa-apa di tangan pun tak ada. Kurma ke air kosong tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ui, azan, tak ada apa. Jom. Allah malakasum tu. Korek hidung. Apa buruk sangat lah buka puasa pakai korek hidung. Dan saya pun tak tahulah kawan siapa lah tu. Dengar kata ada juga yang jadi ustaz tu. Oh, itu kenangan indah. Saya tak boleh lupa. Saya masih ingat lagi wajah-wajah dia orang yang korek hidung tu. Dah ada sebahagian jadi ustaz tu. Dan saya harap dia orang bertobat lah. Sebab saya pun sebahagian daripadanya juga. Allahu Akbar. Tingkatan 1, tingkatan 2, masa tu budak-budak lagi. Korek hidung. Lagi apa? Hal-hal perkara-perkara makruh dalam Ramadan, tolonglah berhati-hati. Apa dia perkara makruh dalam Ramadan ketika berpuasa? Berbekam. Tuan-tuan kalau nak berbekam ni sekarang ni, masuk bulan Ramadan, siang hari puasa, jangan duk berbekam. Padahal bekam tu sunnah. Pasal apa kita makruh kalau berbekam? Pasal apa? Biasa, bukan bekam angin, bekam darah ni yang keluar darah tu. Pasal apa? Dia tak batal, tapi makruh. Sebab biasanya orang yang berbekam ni dia jadi apa? Dia penat.
Dia badan jadi lesu lepas bekam tu jadi letih. Letih. Mula jalan macam lipas kena spray. Dia tak larat. Pantang dengan azan. Allah malakal sumtu. Asa. Ingat maghrib. Tak lagi. Letih. Jangan berbekam bulan siang hari Ramadan. Lagi apa lagi makruh dalam Ramadan? Berkumur-kumur berlebihan. Long buang. Long buang. Long. Geluk telan. Habis. Dia makruh tu, dia takut boleh membawa perdebatan. Gosok gigi di bulan Ramadan. Khususnya bila tergelincirnya matahari. Nak masuk ke zuhur apa kan? Jangan gosok gigi Tak gosok gigi. Ustaz dia busuk mulut. Busuk tu yang insaf tu. Dia kalau mulut ni segar, Colgate duk ada, segar mulut, tu yang cergah duk mengutuk membawang orang. Dia mulut ni biar ada busuk, ada rasa bau-bauan yang sekarang pun bau dah. Pakai mask kan? Bau dah. Kasturi tak kasturi, sendiri bau Dia ada insaf sikit. Ya Allah, muka handsome, badan sadar, mulut Allah insaf. Mulut duk wangi manjang, bila nak insafnya? Tu duk karaoke Ramadan tu. Lagi apa lagi makruh? Cium pasangan bulan Ramadan, boleh tak? Mencium pasangan di bulan Ramadan. Sebab tu kita selalu berpesan, jangan duk menikah bulan Syaban ni. Ni bulan Syaban, tuan-tuan dapat jemputan kahwin bulan Syaban? Ada dapat? Allah. Bagi saya, siapa-siapa menikah bulan Syaban tu terror. Itu memang berisiko. Golongan berisiko tu. Tuan-tuan, nak menikah mengantin baru tu, ya Allah. Itu kalau power bank 10,000 watt. Jangan. Salah cuik jadi. Memang jadi. Sadaqallahul azim lah. Jangan. Baik itu, di zaman Nabi dulu pernah ada orang tanya Nabi. Dia kata, ya Rasul, boleh tak saya nak cium isteri saya? Nak cium isteri saya bulan Ramadan, boleh tak? Nabi kata, jangan duk cium isteri kau bulan Ramadan. Siang hari jangan. Malam kau cium lah sampai puas pun. Siang jangan. Mari pula orang lain tanya soalan sama, ya Rasul, nak cium isteri boleh tak? Nabi jawab, tak ada masalah, boleh boleh je cium. Sahabat-sahabat yang duduk sekeliling tak faham. Mana satu ya Rasul? Boleh ke tak boleh? Yang tadi mula kata tak boleh, yang ni kata boleh pula. Maka Nabi pun menjawab. Nabi kata apa? Yang pertama tadi tu orang muda pengantin baru. Itu kalau cium tu, panjang cerita. Yang baru, itu yang tak boleh tu. Pasal risiko dia tu banyak cerita dia, panjang. Yang kemudian baru tanya tadi tu, ini ayat saya, bukan Nabi kata, saya kata. Yang kemudian tanya tadi tu, yang bateri sudah kong. Itu kalau dia cium pun, pipi sudah jadi kertas pasir. Kasar, dia tak ada feeling lah. Itu yang tak ada masalah. Jadi tuan-tuan ni golongan yang mana? Sahabat yang pertama ke yang kedua? Kan? Nampak gaya bateri full lagi ni. Kan? Jadi jagalah iman masing-masing. Sungguh pun isteri kita halal untuk kita. Siang hari Allah nak ajar kau puasa bukan sebab tak ada makanan, tapi kerana Allah. Itu saja. Tuan-tuan, saya kira cukuplah setakat ni saja sembang-sembang kita pada malam ini. InsyaAllah, berdoalah pada Allah, Allah panjangkan umur kita, dapat masuk ke dalam Ramadan yang kita nanti-nantikan selama ini, insya-Allah.